Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita teruskan lagi dengan perbincangan kita untuk tajuk seterusnya iaitu Archimedes. Okey, prinsip Archimedes yang penting juga sebab dia melibatkan konsep dan juga kira-kira. Dia ada soalan yang melibatkan kira-kira, ada gambar rajah dan sebagainya. Sangat penting sebenarnya. Okey, kita tengok kat sini. Dalam prinsip Archimedes ni dia ada satu dia ada satu prinsip ataupun konsep yang dipanggil konsep apungan. Okay, konsep apungan ni. So bagaimana konsep itu berlaku secara ringkasnya saya tunjukkan kat sini. Okey, sebelum tu boleh tak saya tahu ada tak yang belum belajar lagi tajuk ni dekat sekolah? Saya. Oh, belum lagi. Yang lain? Ada ramai juga yang belum belajar ya. Saya ingat dah belajar semua. Sebab saya dekat ada yang dah belajar kan? Sebab saya dah sampai tajuk elektrik dah, nak habis tajuk elektrik dah. Okey, tak apa So tak apa, kita ambil tengah-tengah lah, Okey, so prinsip Archimedes sangat berkaitan dengan prinsip ataupun konsep apungan. Okey, konsep apungan ni kita tahulah daripada perkataan itu dia terapung lah. Okey, sama ada dia terapung di atas permukaan air ataupun terapung di udara. Sebab bila kita cakap berkenaan dengan bendalih, kan, bendalih. Bila kita kata bendalih, ia merujuk kepada sekali lagi saya beritahu, merujuk kepada cecair dan gas. Cecair dan gas. So ini adalah bendalih nama dia. Dalam bahasa Inggeris disebut liquid. Fluid. Fluid. Okay, so dia ada liquid, itu cecair, dan dia ada gas lah. So kalau kita kata prinsip Archimedes atau prinsip-prinsip lain, semua itu dikaitkan dengan bendalih. Kena ingat tu. Bukan kita kaitkan dengan cecair semata-mata sahaja. Kita juga kaitkan dengan gas. Sebab istilah dia tu fluid ataupun bendalih. Bila Okey, so bagaimana sesuatu prinsip atau konsep apungan ini berlaku? Yang pertama sekali, kalau kita perhatikan di sini, okey, kita ada dua jenis kan ni. Plastisin Q dan plastisin P ni. Di dalam air lah. Di dalam air. Kalau tengok P ni dia duduk dalam air. Tenggelam di dalam air. Yang Q dia timbul. Nampak? Sedangkan dia dua-dua ni plastisin. Plastisin P dan plastisin Q. Tapi satu tenggelam, satu timbul. Adalah sebab dia. Tu. Kan? Kita bayangkan macam ni lah. Nak senang you nampak. Kita ada besi kan? Besi tu kita buat kapal. Memang betul kan? Ada kapal besi kan? Dan satu lagi tu besi tu dia bukan bentuk kapal. Dia bentuk macam kayu balak. Dia macam seketul itu kan, seketul. So yang besi yang bentuk macam kayu balak tu diibaratkan macam P ni. Macam plastisin P. So dia akan tenggelam ke dalam air. Manakala besi yang berbentuk kapal tadi dia boleh timbul di atas permukaan air. Nampak tak? Material yang sama tetapi keadaan yang berbeza. Itu nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Semua nak bagi you satu tarikan dulu ni. Tarikan supaya you tak hilang fokus ni. Okay, memang berlaku dalam kehidupan kita. Terutamanya isu sekarang kan. Dekat terusan Suez kan. Apa yang berlaku sekarang ni? Yang kapal kontena yang tak boleh lalu kan. Sekarang boleh lalu ke? Saya tak ikut dah cerita dia tu. Mula-mula tu saya berminat juga ikut. Kan terusan Suez tu kan dia ada kapal yang menghalang laluan tu. Beratus-ratus kontena, beratus-ratus kapal kontena lain tak boleh lalu. Ada yang dah melencong ke laluan lain yang lebih jauh dan melibatkan kos yang sangat tinggi. Sebab nak tunggu yang tersangkut tu tak boleh. Itu semua besi. Kapal-kapal tu semua dia buat daripada besi, daripada metal. Kalau bukan besi iron yang biasa tu, dia metal dan sejenis logam. Tapi boleh terapung. Sebab apa? Sebab dia faham prinsip apungan tadi. Kan? Ada satu cerita ni lawak lah, cerita lawak. Tapi saya pun tak berapa suka dengar cerita ni kan. Dia kata dulu-dulu zaman orang Melayu pakai keris, pakai parang, tombak kan. Tiba-tiba datang Portugis, datang kat Melaka. Ni cerita bukan cerita sejarah lah kan. Cerita saja nak bagi satu keadaan. Okey, lepas tu dia datang kat Selat Melaka, orang-orang Melayu masa tu dekat tu terkejut sebab dia tengok apa tu kapal-kapal datang tu kapal besi. dia kata masa tu orang Melaka dia tak boleh fikir bagaimana besi boleh terapung di atas permukaan air. Sebab apa? Sebab masa tu dia orang guna perahu, kapal-kapal yang kayu punya. Dia bayang macam itulah, kata betapa dia nak beritahunya kita ni sebenarnya kita ni mundur lah kan kononnya masa tu, tapi dia tak tahu sejarah kita Merung Mahawangsa tu hebat
kan. Itu Melayu kan. Melayu boleh keliling dunia dah masa tu. Cerita lain lah, itu sejarah kan. Okey, jadi prinsip apungan dia macam mana? Prinsip apungan ni kita kata objek yang sedang terapung ataupun tidak masuk ke dalam air kita kata dia terapung, yang tenggelam tu kita tenggelam. Kita dua keadaan. Okay, kita untuk level kita ni kita ambil dua keadaan saja. Kita tak ambil yang tengah-tengah lah. Kita tak ambil yang, kita tak cakap berkenaan dengan objek yang duduk di tengah-tengah air tu, tak ada. Okay, sama ada dia terapung ataupun dia tenggelam. Okay. So, keadaan ini, keadaan yang menyebabkan perbezaan ini, satu perkara penting yang kita perlu tahu ialah berdasarkan pada ketumpatan. Nampak? Dia bergantung pada ketumpatan. Sebab tu dalam tajuk Archimedes, saya akan cakap dengan pelajar saya, bila kita nak bincang ataupun kita nak menceritakan berkenaan dengan Archimedes ni, kita kena ada ingat satu kata kunci yang penting, iaitu ketumpatan. Sebab dia sangat berkait dengan Archimedes dan prinsip apungan ni. Okey, bagaimana dia berlaku? Sekarang ni kita ambil ketumpatan objek. Ketumpatan objek, bukan ketumpatan bahan. Faham ketumpatan objek. Sekarang ni objek di bawah ni dia tenggelam. Sebab apa? Sebab ketumpatan dia lebih besar daripada ketumpatan air. Maka dia duduk di bawah air. Boleh bayang sesuatu yang mempunyai ketumpatan yang lebih besar, dia akan duduk di bawah. Yang mempunyai ketumpatan yang lebih kecil, dia duduk di atas. Dia akan terapung ke atas. Boleh bayang? Itu kena simpan, kena pegang dulu. Okey, ketumpatan Okey, so berbalik kat plastisi ni. Plastisi ni saya kata objek kan? Bukan saya kata bahan. Bukan bahan plastisi tapi objek. Objek yang P ni dia tenggelam. Sebab memang bentuk dia macam tu dan ia menyebabkan dia jadi ketumpatan dia lebih besar daripada air, ketumpatan air. So dia akan tenggelam dalam air. Manakala objek Q ni dibuat bentuk macam perahu. Kalau saya boleh lukis dia macam ni. Okey, kalau kita ambil cross sectional area dia, kan, kita potong kapal tu, dia bentuk dia macam ni. Bentuk dia V kan, macam kapal tu. Lepas tu ini air, nampak? Dia boleh terapung. Sebab apa dia boleh terapung? Sebab dia mempunyai ketumpatan yang kecil. Macam mana jadi kecil tu? Okay, kita kena ingat balik bagaimana ketumpatan itu boleh didapati. Daripada persamaan apa? Ketumpatan kita guna rho kan? Rho sama dengan jisim kita bahagi dengan isi padu V besar. Jisim bahagi isi padu V besar kan? Okey, sekarang ni plastisi ni, bahan ini mempunyai jisim yang sama. Antara jisim P dengan jisim Q ni kita andaikan dia mempunyai jisim yang sama. Tetapi isi padu dia berbeza. Isi padu dia. Yang P ni kita dah dapat tetap lah. Kita dapat kira isi padu dia memang 4 segi macam ni. Okey, so dia ada isi padu dia macam ni. Jadi bila kita dapat kirakan ketumpatan dia lebih besar daripada air. Tetapi untuk plastisi Q ni, dia mempunyai jisim yang sama seperti bawah. Namun dia mempunyai isi padu yang besar. Bagaimana isi padu yang besar tu? Kita tak tahu sebenarnya berapa isi padu dia. Sebab isi padu kan dia ambil ni. Kita tak tahu dia berapa kat sini ni. Isi padu dia. Terus infinity sebenarnya. Tak tahu. You boleh bayang tak? Dia bentuk dia macam tu, tak tahu berapa isi padu dia. Dia macam tak tahu sampai mana. You boleh bayang tak? Jadi isi padu dia sangat besar. Jadi you boleh bayangkan kalau jisim dia bahagi dengan satu nilai di atas, kita bahagi dengan nilai yang besar di bawah. So apa yang akan berlaku kepada ketumpatan ni? Ketumpatan ni akan jadi kecil. Nampak? So nilai ketumpatan yang kecil ni dia lebih kecil daripada ketumpatan air. Sebab itulah dia terapung di atas permukaan air. Pernah dengar tak benda tu? Pernah dengar? Okey, so maka dia akan terapung. Begitu juga dengan prinsip ataupun apungan kalau kita nak ambil pada belon udara panas. Belon udara panas kan dia terapung dekat udara. Okey, so sama jugalah. Fluid, masih lagi bendalih, fluid cecair, gas kan. So belon udara panas, kenapa dia boleh terapung? Sebab dia mempunyai ketumpatan yang lebih rendah daripada ketumpatan udara di sekeliling dia. Sebab tu dia boleh terapung. Itu prinsip apungan juga yang dikaitkan dengan Archimedes. Boleh bayang tak? Okey Tapi ini bukan yang kita nak bincang yang betul-betul Archimedes lah. Ini baru kita kaitkan dengan prinsip apungan tu. Boleh Okey, so saya ulang balik.
prinsip Archimedes kita kaitkan dengan ketupatan objek, bukan ketupatan bahan. Okey Kalau ketupatan bahan tadi dua-dua tenggelam lah. Plasticity Q dengan P dua-dua tenggelam. Tapi sebab kita ambil ketupatan objek. Satu lagi saya nak bawa you pemikiran. Katakanlah you ada botol air. Ni botol air ni. Ni botol air ni kan. Kalau kita nak kata isi padu, dia dalam ni ada air. Nampak tak air ni kan? Dalam ni ada air kan? Air minuman kan? So, kalau kita ambil isi padu botol, dia satu botol lah. Isi padu botol, satu botol ni. Lebih kurang 500 ml. Itu isi padu dia. Tapi kalau kita kata isi padu air, dia bukan lagi 500 ml sebab dia dah kurang kat sini. Jadi, kalau kita letakkan dalam air, you rasa-rasa dia timbul ke dia tenggelam? Dalam botol ni. Siapa nak jawab? Dia tenggelam ke dia timbul? Siapa nak cuba? Dia timbul kan? Sebab apa dia timbul? Sebab ketupatan dia lebih kecil daripada ketupatan air kan? Kalau kita ambil air punya ketupatan, di dalam ni ada air Di dalam ni ada air kosong. Kalau kita ambil ketupatan air, dia akan sama dengan ketupatan air yang kat luar. Boleh bayang tak? So apa yang jadi pada dia? Kemungkinan dia akan separuh timbul, separuh tenggelam, ataupun dia duduk di tengah-tengah sebab dia sama. Ketupatan dia sama dengan ketupatan air. Tapi dia timbul. Sebab apa dia timbul? Sebab dia ambil isi padu botol. Boleh bayang tak? Dia ambil isi padu botol. Jisim dia kecil lah. Sebab air pun dah kurang. Jisim dia kecil. Air dah kurang. Jadi bahagi dengan isi padu botol yang besar ni, maka dia akan terapung. Boleh bayang tak? Kalau kita buang terus, kita tak ada langsung air, dia lagilah rendah jisim dia. Manakala isi padu dia tetap sama. Isi padu objek. Jadi kalau kita letak atas permukaan air, memang dia akan terapung lah. Sebab ketupatan dia lagi kecil. Nampak? Saya nak bawa pemikiran tu. Kalau kita isi air penuh, bagaimana pula? Kalau kita isi penuh, jadi jisim ni besar kan? Jisim ni besar, kita bagi dengan isi padu yang tetap itu, kemungkinan dia akan tenggelam. Sebab dia punya ketupatan dia sudah jadi lebih tinggi. Mungkin saya tak pasti. Mungkin lebih tinggi daripada ketupatan air, maka dia akan tenggelam dalam air. Kalau kita isi air penuh. Itu beza dia. You boleh beza tak? Okay, so saya bawa gambaran botol je, senang aja. Kat rumah pun you ada kan? Ini juga nanti kita akan cerita pasal kapal selam. Kapal selam pun sama. Saya tak nak dah cerita satu persatu daripada ni. You boleh baca sendiri. Saya ambil dia punya parti dia je. Okey, dia punya poin-poin penting. Kapal selam macam ni juga kapal selam. Prinsip sama kapal selam. Nak tenggelam, nak timbul sama. Okey, so sangat berkaitan dengan prinsip Archimedes. Okey, ini adalah satu contoh yang paling penting. Kalau kita cakap pasal prinsip Archimedes, kita boleh kaitkan contoh dia ialah kapal selam. Okey, bayangkan ini kapal selam. Nak masuk dalam air ni. Nak masuk dalam air. Kalau dia nak tenggelam, dia mesti jadi ketupatan dia mesti lebih besar daripada ketupatan air laut. Kan? Barulah dia boleh tenggelam. Dia tenggelam dengan sendiri tau. Dia tenggelam dengan sendiri. Dia menjadikan diri dia, menjadikan ketupatan diri dia tu lebih tumpat daripada air. Sebab itulah dia boleh masuk dalam air. Bagaimana? Cara dia, dia akan benarkan air laut masuk di dalam. Nanti ada, dalam buku ni pun ada cerita. Dia akan benarkan air laut masuk dalam tempat simpanan air tu, menjadikan jisim dia besar. Isi padu sama. Isi padu dia tidak berubah. Tapi jisim dia sudah bertambah. Bila jisim dia bertambah, kita rujuk balik persamaan ini, maka kita akan dapat ketupatan yang lebih besar. Maka dia akan tenggelam. Nampak? So dia akan tenggelam lah, berapa banyak dia nak tenggelam. Lepas tu, bila dia nak timbul pula, dia akan tolak air yang ada dalam badan dia tu, akan tolak keluar. Bila ditolak keluar, jisim dia akan jadi kecil. Nampak? Jisim. Tapi isi padu masih lagi sama. Seperti mana botol ini. Isi padu objek. Boleh So, air sudah keluar, jisim dia sudah jadi kecil. Jadi, kita akan dapat ketupatan kapal selam tu akan jadi lebih kecil daripada ketupatan air, maka dia akan naik perlahan-lahan. Boleh bayang tak? Okey, so itu prinsip kapal selam. Okey, sesuatu objek apabila dia masuk dalam air, kenapa dia terapung nak cerita Okey, kenapa dia ada satu macam keadaan dia boleh berada di atas? Selain daripada keadaan ketupatan tadi. Okey, kalau kita kata itu dalam bentuk general, umum.
Kalau kita kata dia sebab dia lebih kurang tumpat, so dia ada. So selain daripada itu, kita boleh jelaskan dalam keadaan ataupun kita kaitkan dengan daya apungan. Boleh bayang Okey, so satu objek, contoh kat sini satu objek ni dia ada daya dalam bentuk berat. Okey, dalam bentuk berat ini daya ni. Ini dalam bentuk berat. Berat akan tarik dia ke bawah. Kan? Nampak? Berat akan tarik dia ke bawah. Dalam masa yang sama, ada satu daya lain yang bertindak untuk mengangkat dia ataupun memberi satu tujah ke atas. Dia menampung. Dia sebut sebagai daya apungan. So, inilah daya apungan. Daya apungan ni disebabkan oleh cecair tu. Dia tindakkan kepada objek di dalam cecair. Dalam kes ni lah. Kalau belon udara panas tu di udara. Nampak tak? Jadi, kita boleh kaitkan berat dengan daya apungan yang bertindak pada sesuatu objek. Contoh kat sini, kalau baca kat sini, dia kata daya yang bertindak ke atas. Saya baca kat sini tak nampak. Okey, daya bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam dalam suatu cecair. Itu daya apungan. Macam mana kita nak kira dia? Dia tunjukkan kita kaedah nak kira. Okey, macam mana kita nak kira? Satu daya kita kira bahagian atas ni. Satu lagi daya bahagian bawah. Jadi kalau kita tengok kat sini, nampak tak? Dia bagi anak panah yang besar kat sini dan di sini anak panah yang kecil. Bermaksud dia tidak seimbang. Nampak dia tidak seimbang. Fizik ni dia detail kat situ. Jadi kalau kita ambil daya yang besar kat bawah, daya yang kecil daripada atas turun ke bawah, kalau kita cari daya paduan dia, so kita akan dapat satu daya yang tunggal. Ingat daya paduan, you dah belajar tajuk 2 tu, tajuk sebelum ni. Kita akan dapat satu daya yang menolak ke atas. Sebab apa? Sebab besar di bawah ni. Okey, bagaimana kita dapat daya yang besar di bawah? Kita kaitkan dengan kita kaitkan dengan tekanan, dia panggil tekanan cecair yang kita belajar sebelum ni. Yang kita kaitkan dengan rho GH tu. P sama dengan rho GH. Nampak? Boleh Okey, so kita boleh kaitkan tekanan bahagian atas ni, kalau kita katakan P1 kat sini, tekanan yang bahagian bawah ni kalau kita tuliskan dia sebagai P2, jadi kita boleh dapat perbezaan dia. Bagaimana kita cari perbezaan tu? Berdasarkan kepada kedalaman. H1 dan H2. Kalau P1 kita guna H1 katakan. Kalau P2 kita guna rho G H2. Yang ini sama, tak ada masalah sebab dia duduk dalam cecair yang sama. Ketupatan sama, graviti sama. Yang berbeza adalah H. Maka wujudlah perbezaan dari segi tekanan yang disebabkan oleh perbezaan kedalaman. Boleh dapat tak? Okey, sebab tu dia ada kat sini H ni, nampak? Ini saja yang memberi kesan tadi. So, inilah yang kita katakan sebagai perbezaan tekanan tadi tu, inilah kita katakan sebagai daya apungan yang bertindak kepada objek berkenaan. Boleh bayang tak? Okey, so kita tengok yang galeri ni. Penting kat sini. Bendalil terdiri daripada cecair dan gas. Okey, itu bendalil lah saya kata tadi. Lazimnya, prinsip Archimedes diaplikasikan kepada cecair kerana cecair mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada gas. Nampak? Kita tak banyak cerita pasal gas. Kita banyak cerita berkenaan dengan cecair. Tapi kena ingat, bendalil melibatkan gas juga. Okey. Namun, prinsip Archimedes perlu diaplikasikan kepada gas dalam keadaan magnitud daya apungan tidak boleh diabaikan berbanding dengan berat objek. Contohnya pergerakan belon udara panas, hot air balloon. Ini pun saya dah sentuh dah sebelum ni. Boleh Okey. Jadi kita pergi lebih lanjut lagi. Yang ini. Okey, ini kena tengok betul-betul ni. Tapi lepas ni you boleh tengok balik. Kalau you nak ambil video ni, rakaman ni, you beritahu lah. You beritahu cawangan, nanti dia akan bagi. Saya rakam ni Okey, ataupun dalam internet pun banyak berlambat-lambat kalau you buka YouTube ke mana-mana, ramailah cikgu yang jelaskan benda ni. Okey, kita ambil benda ni penting penerangan ni sebab you kena tahu nak jelaskan dia. Okay, dalam soalan dia boleh tanya bagaimana ia berlaku. Okay, so penerangan ini sangat penting.
Tadi kita dah dapat perbezaan di antara P1 dan P2. Nampak? So perbezaan dia sudah jadi macam ni. Daya yang bertindak pada permukaan bawah dia kita dapat F2 F2. So F1 daya yang bertindak pada permukaan atas tadi. So H1 rho GA. Boleh Okey, A tu datang daripada mana? Itu pun cerita lagi. Banyak cerita dia ni. Nampak di sini A tu. Ni ketinggian silinder H sama dengan H2 tolak H1. So kita dapat perbezaan dia. Saya lukis kat sini. Tak nampak dah atas tu. Ini kita punya objek. So ini dia punya H dia. Ini H dia. Bukan lagi kedalaman. Bukan lagi kedalaman dah. Sebab kita dah cancel out dah kedalaman tadi. Kita ada kedalaman 1 dengan kedalaman 2. So beza di antara kedalaman 1 dan kedalaman 2 adalah tinggi ataupun H bagi objek itu sendiri. Yang kita nak kaitkan dengan isi padu sekarang ni. Boleh Manakala formula untuk isi padu ialah V tu V besar V besar darab dengan area luas dia. Kalau dia bentuk silinder dia macam ni lah. Okey, ini adalah luas objek tu. Nampak? Okey, dia silinder Okey, jadi bagaimana untuk kita dapatkan isi padu objek ni? Kita ambil area ni A dia, kita darab dengan ketinggian dia. Nampak? Jadi kita darab dengan H. Maka kita akan dapat isi padu. Nampak? V sama dengan A, area. Dia akan naik sampai ketinggian H. So kita akan dapat isi padu dia. Di mana H kita ialah perbezaan di antara H2 dengan H1. Okey tak? Faham tak? Boleh Jadi isi padu silinder juga sama dengan isi padu cecair yang disesarkan. Ini ada satu lagi konsep. Kalau kita masukkan contoh saya ada satu besen air, kan? Satu besen air, saya masukkan seketul batu dalam besen air tu. Saya masukkan satu batu dalam air. So akan bertambah isi padu air itu. Isi padu air akan bertambah sebab ada benda lain masuk dalam air. Berapa banyak dia bertambah? Berapa banyak isi padu air itu bertambah? Sama dengan isi padu objek yang masuk dalam air. Boleh bayang tak? Kan? Kalau isi padu dia, katakanlah isi padu dia kita letak X. Kan? Isi padu air yang asal ialah Y. Isi padu air yang asal ialah Y. Kita ambil objek yang mempunyai isi padu X. Kita masukkan dalam air. So isi padu air dia akan jadi bertambah. Bagaimana? X tambah dengan Y. Boleh bayang sebab isi padu X tadi dia memenuhi ruang di dalam isi padu Y tadi. Sama macam kes ni lah. Isi padu objek ni bila dimasuk dalam air, so ada berlaku pertambahan isi padu keseluruhan. Boleh Okey. Jadi kalau tengok kat sini balik. Okay, kita ada kat sini. Oleh kerana rho sama dengan MV, M bahagi dengan V, tadi saya dah jelaskan, maka jisim cecair yang tersesat ialah M sama dengan rho V. Jisim cecair yang tersesat. Jadi, yang tersesat tu maksud dia yang bertambah tadi. Okay, maksud dia yang bertambah. Berapa banyak isi padu air yang bertambah disebabkan oleh adanya isi padu ataupun objek lain yang masuk dalam cecair itu, maka ada isi padu air yang bertambah. Jadi isi padu air yang bertambah itu disebut sebagai cecair ataupun jisim atau berat yang tersesar tadi. Yang bertambah tadi. Maka kita ambil isi padu tu, kita boleh kira jisim dia. So dalam kes ni dah jadi air lah, bukan lagi objek. Kita ambil isi padu air yang bertambah. Boleh saya cakap satu-satu lah tu supaya kamu boleh tangkap, boleh jelas Okey, so daripada isi padu tadi, daripada ketupatan ataupun dari formula ketupatan, kita boleh dapatkan jisim air yang tersesar tadi. Boleh? Okey daripada formula ni lah. Okey, so daripada jisim yang kita dapat kira tu, maka kita pun boleh kira lah berat cecair tadi. Berat dia. Dengan darab saja dengan graviti. Okey, jisim kita darab dengan graviti, so kita akan dapat dia punya berat. Boleh Okey, so di sini ada lagi nampak? Dekat sini nampak. So kita ada M kita ni. M kita ni. Ini daripada berat. Ini ada formula berat.
Ini adalah formula kita kira berat. Berat sama dengan W dan sama dengan M darat dengan G. Itu kita dah belajar lama dah. Kita dah tahu lama dah benda tu. Okey. Yang hari ni pula kita dapat M sama dengan rho darat V. Kita gantikan M ini kita masukkan rho V ni ke dalam M di sini, formula ni. Maka kita dapat satu formula baru, iaitu W berat sama dengan rho VG. Boleh? Okey, so ini penting. Formula ni penting lah. Ini rho VG ni. Ini juga formula untuk kita dapatkan daya paduan yang ke atas ataupun dikenali sebagai daya apungan. Okey ini soalan ni selalu keluar. Dia suruh kita kira daya apungan. Jadi dia sebenarnya kalau kita letak label ataupun kita gantikan, kita letak simbol dia FB. Okey, F besar, B besar. Okey, F besar, B besar di bawah B besar di bawah gitu. Bukan gini. Ini dah jadi lain. Ini jadi Facebook. Kalau dia nak tulis, kita tulis F besar macam ni, F besar kecil di bawah. F besar kecil, F besar yang dikecilkan. Okay, so ini adalah daya apungan ataupun B ni sebenarnya datang daripada perkataan buoyant force. Buoyant force. Okay. And then kita masuklah prinsip Archimedes. Itu prinsip apungan tadi kena jelas, barulah kita senang untuk belajar prinsip Archimedes ni. Sebenarnya saya dah cerita dah secara tak langsung, kita dah masuk sekali dah sebenarnya. Okay, so apa itu prinsip Archimedes yang sebenarnya? Prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian, ini dia punya istilah, definisi dia. Objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalir mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Itu Archimedes kata. Maknanya kalau dia minta you tulis, nyatakan prinsip Archimedes, you kena tulis benda ni. Okay, objek yang terendam sebahagian, dia menyatakan apa? Objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu cair, suatu bendalir, mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Okey, so kita punya persamaan dia, yang kita dah dapat tadi, FB sama dengan rho VG. Jangan bertukar sebelum ni kita ada P sama dengan rho GH. Ini rho GH ni tekanan di dalam cecair. Yang ini FB, daya apungan rho VG. Dia macam hampir sama tau. Hati-hati dia macam hampir sama. Yang ini daya, yang ini tekanan. Kalau you dah faham yang ini tak ada masalah lah. Okay? Sebab yang ini memang merujuk kepada daya apungan. Okey tak setakat ni? Faham tak prinsip Archimedes ni? Faham. Okey, so eksperimen ni boleh buat kat sekolah. Eksperimen boleh buat kat sekolah. Kita akan tengok perbezaan berat dia apabila dia berada di udara dengan dia berada di dalam air. Okey, nampak? So bila dia masuk dalam air, berat dia akan jadi berkurang. Bagaimana kita tahu? Kita tengok pada neraca spring ni. Neraca spring ni kan dibaca dalam unit Newton, iaitu unit untuk berat. Kita gantung di udara, dia ada berat X katakan. Bila dia masuk dalam air, dia sudah jadi berat Y. Okay, so dia ada perbezaan di antara X dengan Y tadi. Kenapa? Sebab bila dia masuk dalam air, ada daya apungan yang menolak dia. Jadi dah dia punya berat dia sendiri sudah jadi kecil. Dia jadi macam ni lah Kalau saya tulis, kalau saya kata berat X ni di udara, kemudian di dalam air jadi Y. Jadi dia sebenarnya X ni sama dengan Y dia tambah dengan F, daya apungan. Macam tu. Okey, yang ini bukan formula Ini bukan formula. Ini saya nyatakan dari segi hubungan saja. Alamak, cepatnya masa berlalu Okey, ada apa-apa nak tanya? Sekejap saya nak ambil attendance. Ada apa nak tanya? Boleh tanya? Berat sikit kan tajuk ni kan? Okey, dah. Okey, eksperimen kena buat. Okey, di sini dapat air yang disesarkan tu dia takung kat sini, ditadah kat sini. Bila dimasuk objek dalam air, maka air akan naik. Okey, air akan naik dan air akan keluar ke sini. Ini adalah kita panggil
dipanggil urekatin. Okey, urekatin ataupun ada setengah buku disebut eureka can. Tin eureka lah. Dia special lah, dia ada lubang kat tepi dia ni. Ada lubang kat tepi ni. So bila objek ni masuk dalam air, isi padu air akan bertambah dan isi padu air ni akan terkeluar kat sini. Bila terkeluar kat sini, kita timbang dia. Bila kita timbang dia, kita boleh dapat dia punya berat. Mula-mula kita timbang dapat jisim lah. Okay, kita timbang dapat jisim. Tapi kita kena convert kepada berat, kita darab dengan graviti. So kita dapatlah berat. So berat air yang tersesat ni adalah sama dengan daya apungan yang dikenakan oleh air kepada objek ini. Itu saja. Okay. So eksperimen ni boleh buat lah. Ini memang bagus. Eksperimen ni boleh ditanya dalam kertas 3. Sebab dia lengkap. Dia lengkap sesuai untuk ditanya dalam exam. And then apparatus yang ada pula mudah. Apparatus simple saja. Beaker, ada urekatin, ada neraca spring, kemudian ada apa lagi ya? Ada penimbang. So dah boleh buat dah. Mungkin mungkin benda ni boleh tanya dalam kertas 3U nanti. Kertas 3 you kena buat eksperimen. So kena tahu. Okay, ada pemalar yang dimanipulasi, kan? Pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah yang bergerak balas, yang dimalarkan. So you kena jelas kat situ Okay, so ini boleh bincang kat sekolah. Saya tak nak bincang benda ni kat sini. Okay, so ada apa-apa lagi nak tanya?